dan salam sejahtera semua. Hari ini Teacher Yohaida Yusof akan mengajar bab 4 tingkatan 4 iaitu tajuk kos pengeluaran, kos dan hasil. Harap ianya dapat membantu calon-calon SPM untuk menjawab SPM dengan cemerlang. Terbaik. Kita mulakan dengan teknik menjawab kertas ekonomi 3767/1 iaitu kertas 1. Kita akan menggunakan teknik KBKK. Apa itu KBKK? K ialah kenal pasti kata kunci soalan. B ialah buang pilihan jawapan yang tidak relevan. K kenal pasti kata kunci setiap pilihan jawapan. Dan K kenapa B betul, sekiranya B betul, kenapa B betul, dan kenapa pula A, C dan D salah. Soalan 1. Pilih pernyataan yang betul tentang kos tetap. Keyword kita ialah kos tetap. Kita lihat pilihan jawapan A, wujud dalam jangka masa panjang. Keyword di sini ialah jangka masa panjang. Okey, dalam jangka masa pendek kita ada dua input iaitu input tetap dan input berubah. Input tetap akan melahirkan kos tetap. Input berubah akan melahirkan kos berubah. Okey, jadi dan jangka masa panjang hanya wujud input berubah. Kenapa input berubah sahaja, tiada input tetap? Kerana input tetap yang wujud dalam jangka masa pendek, contohnya kilang, dalam jangka masa panjang dia sudah menjadi berubah kerana dalam jangka masa panjang satu kilang boleh berubah menjadi 2 kilang, 3 kilang dan sebagainya kerana kita ada jangka masa, ada masa untuk mengubahnya. Jadi dalam jangka masa panjang tidak wujud input tetap. Maka jawapan A adalah salah kerana menyatakan jangka masa panjang wujud. Maka jawapan A adalah salah. B. Pembelian bahan mentah dalam proses pengeluaran. Keywordnya ialah dalam proses pengeluaran. Okey, jawapan ini salah kerana keyword dalam proses pengeluaran tidak mengaitkan dengan kos tetap. Maka B adalah salah. C. Kos yang ditanggung untuk mengeluarkan per unit keluaran. Keywordnya ialah per unit keluaran. Jawapan ini juga adalah salah kerana per unit keluaran tiada kaitan dengan kos tetap. D. Pembayaran yang dilakukan walaupun pengeluaran belum bermula. Keywordnya ialah walaupun pengeluaran belum bermula. Contohnya, sekiranya kilang kita belum bermula beroperasi, kita tetap kena bayar sewa kilang. Jadi, jawapan D adalah betul kerana pembayaran sewa kilang tetap perlu dilakukan walaupun pengeluaran belum bermula. Okey, soalan 2. Jangka masa pendek merujuk kepada. Okey, kita lihat pilihan jawapannya. Baik. Kata kunci soalan ialah jangka masa pendek. Pilihan jawapan A ialah satu jangka masa yang melebihi setahun. Kata kunci A ialah melebihi setahun. Kata kunci ini membuatkan A salah kerana jangka masa pendek bawah 1 tahun. B. Satu jangka masa yang mempunyai input tetap. Keywordnya mempunyai input tetap. Dalam pengeluaran jangka masa pendek, ada input tetap, contohnya kilang, dan ada input berubah, contohnya kalau kilang roti ialah
tepung, gula, tepung, gula, bekerja. Contohnya, tepung, gula dan juga huruf. Maka, jawapan B adalah salah kerana jawapannya tidak lengkap. Ianya mengatakan satu jangka masa yang mempunyai input tetap, sedangkan jangka masa pendek ada input tetap dan input berubah. C pula, satu jangka masa yang mempunyai input berubah, keywordnya mempunyai input berubah, juga salah kerana tidak lengkap. D, satu jangka masa yang mempunyai input tetap dan input berubah. Keywordnya input tetap dan input berubah. Maka jawapan ini adalah betul kerana jawapan ini adalah lengkap. Kita beralih kepada soalan 3. Pernyataan manakah yang betul tentang input berubah? Keyword soalan ialah input berubah. Pilihan pertama contohnya ialah bangunan. Keyword ialah bangunan. Bangunan adalah satu contoh input tetap, sedangkan soalan minta input berubah. Maka jawapan 1 adalah salah. Jawapan 2 tidak wujud apabila output sifar. Keyword output sifar. Output sifar ialah apabila kita tidak ada apa-apa pengeluaran. Okey, dan apabila tidak ada pengeluaran, maka input berubah tidak wujud. Kita tidak beli telur, tepung, margarin sebab kita tidak mengeluarkan roti. Okey. Maka jawapan 2 adalah betul. 3. Wujud dalam jangka masa pendek dan panjang. Keyword ialah jangka masa pendek dan panjang. Ini ialah istilah untuk input berubah kerana input berubah wujud dalam jangka masa pendek dan panjang. Maka 3 adalah betul. 4. Tidak berubah secara langsung dengan tingkat keluaran. Keywordnya tidak berubah, sedangkan input berubah namanya pun input berubah. Okey, yang tidak berubah secara langsung dengan tingkat keluaran ialah input tetap seperti kilang. Kilang tetap 1 walaupun roti yang kita keluarkan banyak. Maka jawapan 4 adalah salah kerana input berubah sentiasa berubah mengikut jumlah pengeluaran. Jadi jawapan kita adalah C, iaitu 2 dan 3. Soalan 4. Antara yang berikut, manakah yang betul tentang konsep pengeluaran jangka masa pendek? Keyword ialah pengeluaran jangka masa pendek. Pertama, firma memiliki input berubah. Keyword input berubah. Okey, dalam jangka masa pendek, wujud input tetap yang menghasilkan kos tetap dan wujud input berubah yang menghasilkan kos berubah. Maka, jawapan 1 adalah salah kerana dalam jangka masa pendek, firma memiliki input tetap dan input berubah, bukannya input berubah sahaja. Jawapan ini tidak lengkap, maka ianya adalah salah. 2. Input tetap tidak berubah. Keywordnya tidak berubah. Maka jawapan ini betul kerana input tetap memang tidak berubah kerana ianya tetap 1 kilang, tetap 1 kilang dalam jangka masanya pendek. Ketiga, bilangan input berubah bertambah untuk meningkatkan output. Keywordnya ialah bertambah.
Input berubah memang bertambah apabila kita nak meningkatkan output. Bila kita nak keluarkan lebih banyak roti, maka input berubah, telur, tepung dan sebagainya kita kena tingkatkan. Maka jawapan 3 adalah benar. 4. Input tetap dan input berubah tidak digunakan pada output sifar. Keyword output sifar. Jawapan ini adalah salah kerana input tetap wujud dan digunakan walaupun output sifar. Contoh input tetap ialah kilang, ianya tetap wujud dan kita tetap perlu bayar sewa walaupun output sifar, walaupun tiada roti yang dikeluarkan. Maka 4 adalah salah. Oleh itu, jawapan bagi soalan 4 adalah C, iaitu 2 dan 3. Soalan 5, maklumat yang berikut berkaitan dengan kos pengeluaran suatu barang. Kos berubah RM80, kos purata RM5 dan jumlah output 30 unit. Soalannya, berapakah kos tetap? Keyword soalan ialah kos tetap. Kita harus kira jumlah kos dahulu. Formula untuk jumlah kos ialah jumlah output darab kos purata. Dalam soalan ini, kita ada mengeluarkan 30 unit output dan purata kos untuk mengeluarkan setiap unit ialah RM5. Maka untuk mengira jumlah kos 30 unit darab RM5 iaitu RM150. Setelah kita mengetahui jumlah kos, maka barulah kita boleh mengira kos tetap. Formula untuk mengira kos tetap ialah jumlah kos tolak kos berubah. Oleh kerana jumlah kos terdiri daripada kos tetap campur kos berubah, maka jika kita nak mengira kos tetap, maka formulanya ialah jumlah kos tolak kos berubah, iaitu RM150 tolak RM80 kos berubah yang diberi dalam soalan. Jadi kos tetap ialah RM70. Maka jawapannya ialah B. Soalan 6, maklumat yang berikut berkaitan dengan output dan kos sebuah firma. Input tetap 15 unit, input berubah 49 unit, keluaran purata 20 unit, keluaran marginal untuk input ke-50 ialah 85 unit. Berapakah jumlah keluaran untuk 50 unit berubah? Mula-mula kita kena kira jumlah pengeluaran bagi input berubah yang ke-49. Selalunya soalan macam ini, input berubah merujuk kepada buruh. Apabila kita ada 49 orang buruh, berapakah jumlah keluarannya? Formulanya ialah input berubah darab dengan keluaran purata, iaitu 49 orang bekerja darab setiap orang purata keluarkan 20 unit. Maka jumlah keluaran bagi input berubah ke 49 atau untuk 49 orang bekerja ialah 980 unit. Jadi seterusnya, untuk mengira jumlah keluaran bagi input berubah ke 50 iaitu pekerja atau buruh yang ke-50, formulanya ialah jumlah keluaran bagi 49 orang yang kita kira tadi iaitu 980 unit, kita tambah kepada keluaran marginal untuk input ke-50 iaitu 85 unit. Pekerja yang ke-50 ini menyumbang 85 unit. Maka jumlah keluaran bagi input berubah ke-50 ialah 980 tambah 85 iaitu 1065 unit. Jawapannya ialah B.
Soalan 7. Maklumat yang berikut berkaitan dengan kos pengeluaran suatu barang. Kos berubah RM80, kos purata RM5, jumlah output 30 unit. Berapakah kos tetap? Mula-mula kita kena kira jumlah kos. Formula untuk jumlah kos ialah jumlah output darab kos purata. Jumlah output ialah 30 unit dan purata untuk mengeluarkan setiap unit ialah RM5. Maka 30 unit darab RM5, jumlah kos ialah 150 unit. Kos tetap ialah jumlah kos tolak kos berubah. Jadi RM150 yang kita kira tadi, kita kena tolak RM80 yang diberi dalam soalan. Jadi kos tetap ialah RM70. Iaitu jawapan kita ialah B. Terima kasih kerana menonton. Sila search Yuhaida VTP untuk video-video teacher yang lain. Jangan lupa ikuti kelas teacher dalam Akademi YouTuber setiap Sabtu 9 malam. Anda boleh log on www.academyyoutuber.com untuk melihat jadual sumber kelas di sana. Dan jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk tekan loceng supaya anda tidak ketinggalan dengan semua video-video pendidikan, video-video ekonomi yang teacher keluarkan. Terima kasih kerana mengikuti kelas teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.